Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman bin Abdul Kadir sebagai moderator pada malam ini. Topik kita pada hari ini adalah penyalahgunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja. Bersama saya seorang ustaz yang bernama Muhammad Aiman, berasal dari Terengganu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pandangan Ustaz tentang media sosial dan pengaruhnya kepada masyarakat, terutama pada golongan muda? Minta penjelasan Ustaz tentang soalan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menjawab pada persoalan itu, apakah pandangan saya tentang media sosial bagi anak muda zaman sekarang, betul? Baiklah. Ya, betul Ustaz. Betul. Pada pandangan saya, media sosial mempunyai dia punya pro and cons. Pro and cons ni apa? Dia punya kebaikan dan dia punya negative side. Dia punya positive side dan dia punya negative side. Jadi anak muda seharusnya menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan benda kebaikan. Kerana kita hidup ada pilihan. Jadi kita seharusnya menyebarkan kebaikan dengan cara media sosial. Paling mudah untuk zaman sekarang. Okey, menjawab? Okey, terima kasih Ustaz kerana sudi menjawab soalan tadi. Okey, seterusnya Ustaz, seperti yang kita lihat sekarang, anak-anak yang masih kecil suka pegang telefon saja Ustaz. Dari segi anak-anak, mungkin dia tidak sedar yang benda dia buat itu akan melalaikannya. Jadi, dari segi beberapa itu sendiri, bagaimana cara untuk mengawal anak-anak, sebab kita pun tahu Ustaz, media sosial juga banyak manfaatnya. Okey Ustaz, bolehkah Ustaz memberikan sedikit penerangan dan pendapat Ustaz tentang soalan saya sebentar tadi? Baiklah. Untuk soalan kali ini, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengawal ataupun memantau aktiviti anak-anak. Sebagai contoh, jika seorang anak yang berumur 12 tahun ke bawah diberikan telefon, maka kemungkinan dia akan terdedah kepada perkara-perkara yang laman web yang tidak sepatutnya dan macam-macam lagi lah. Kerana apa? Sebab kanak-kanak yang bawah umur 12 tahun tidak ataupun belum lagi dapat berfikir mana satu baik, mana satu buruk. Jadi, pada pandangan saya, ibu bapa seharusnya memantau setiap aktiviti anak-anak dan mengelakkan anak-anak daripada melakukan ataupun melayari internet secara berlebihan, secara berserangan. Akan menjawab? Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Jawapan Ustaz memang mantap. Okey. Ustaz, Terima kasih. antara ancaman media sosial termasuk berita palsu yang boleh menjadikan dunia ini tidak aman dan tidak selamat. Apa pandangan Ustaz mengenai isu ini? Jika Ustaz memberikan penerangan. Okey. Pada pandangan saya, media sosial juga boleh menjadi platform ataupun orang kata boleh menjadi medan untuk menyebarkan kebaikan. Bukan hanya, tetapi ada juga segelintir orang yang menggunakan media sosial untuk melakukan perkara-perkara tak baik. Seperti contoh, menyebarkan fitnah. Sebagai contoh lagi, menyebarkan berita-berita palsu. Ini semua adalah salah satu ataupun punca-punca terjadinya pengaruh media sosial. Baiklah. Soalan seterusnya. Seterusnya Ustaz, seperti yang kita tahu Ustaz, media sosial juga mendatangkan banyak kebaikannya. Tapi boleh tak Ustaz terangkan kesan daripada sudut positifnya pula bagaimana, terutamanya kepada masyarakat muda? Bolehkah Ustaz memberikan penerangan Ustaz? Okeylah. Baiklah, dari sudut positif pula, media sosial dapat menjadi
medan untuk anak-anak muda menuntut ilmu. Sebagai contoh macam yang kita sedang lakukan sekarang, kita sedang berforum secara online. Jadi media sosial boleh menjadi platform untuk macam contoh kita baru saja mengalami negara baru saja mengalami pandemik COVID-19, betul? Jadi media sosial ataupun teknologi zaman sekarang sudah canggih. Jadi kita boleh melakukan secara online. Jadi itu adalah satu ataupun di antara positif daripada media sosial. Okey, terima kasih Ustaz kerana menjawab. Okey Ustaz, dan soalan terakhir Ustaz. Sekarang banyak juga isu-isu penggunaan media sosial. Jadi apakah batas-batas yang perlu dijaga ketika menggunakan media sosial itu sendiri Ustaz? Bolehkah Ustaz memberikan pendapat atau pandangan Ustaz? Okey, menjawab soalan itu, pada pandangan saya, batas-batas dalam menggunakan media sosial adalah supaya kita tidak mengabaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Okey, janganlah sampai kita bermain WhatsApp berjam-jam, sampai melewatkan solat, bermain media sosial macam Instagram, Facebook, sampai orang azan kita tak pergi. Jadi perkara-perkara beginilah yang ataupun membawa kesan yang buruk kepada akidah ataupun kepada generasi muda sekarang. Sebab apa? Sebab bila mana terlalu banyak ataupun terlalu menghabiskan masa kepada media sosial, anak-anak muda akan terdorong kepada membuang masa. Mereka akan lebih menghabiskan masa mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti berchatting berjam-jam dan macam-macam lagi. Jadi seharusnya individu itu sendiri perlu ataupun ada disiplin dalam menggunakan media sosial sebaiknya, kerana kita yang mengawal media sosial kita, bukannya media sosial yang mengawal kita. Terima kasih Ustaz kerana telah menjawab soalan yang terakhir itu tadi. Sama-sama. Ada soalan tambahan ke? Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan nak tanya. Okey. Ya. Macam mana seperti Ustaz yang katakan tadi, yang Ustaz terangkan, cara nak kawal anak-anak yang masih kecil ini, kadang-kadang ada anak yang bertanya ibu bapa mereka, kenapa tak dibenarkan untuk main Facebook, game online dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak handle benda macam ini supaya anak tak main sangat benda-benda yang tak berfaedah, contohnya macam Facebook, lebih kerap pada Facebook, game online. Bagaimana kita nak handle benda tu? Boleh Ustaz terangkan? Itu saja. Okey, baiklah. Seperti yang saya katakan tadi, ibu bapa memain peranan penting dalam mengawal ataupun memantau aktiviti anak-anak. Jadi, adalah sewajarnya setiap daripada ibu bapa dalam rumah itu perlu memantau setiap aktiviti anak-anak. Janganlah biarkan mereka, anak-anak yang di bawah umur 12 melayari internet secara sendirian. Ataupun jangan membiarkan sampai anak-anak leka dan sampai melewat-lewatkan solat, kerana itu akan membawa kepada kerosakan dalam ataupun sesebuah rumah. Kerana agama adalah yang paling penting dalam mendidik untuk menjadi anak yang baik ataupun anak yang soleh atau solehah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih Ustaz kerana telah memberikan kerjasama dalam menjawab soalan-soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Okey, dengan itu maka tamatlah forum kita pada hari ini. Semua yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.